Malam itu, dalam satu temu bual eksklusif yang disiarkan secara langsung di televisyen, wajah Datuk Yusof Haslam terpancar tenang di bawah cahaya lampu studio. Suaranya bergetar lembut, namun setiap perkataan yang keluar darinya ibarat petir membelah langit malam Kuala Lumpur. Saya tidak mahu lagi sembunyi. Sudah sampai masa untuk saya bercakap tentang apa yang orang selalu fikir, tapi tak pernah tahu, katanya, sebelum mendedahkan sesuatu yang tiada siapa sangka. Nilai sebenar kekayaannya yang mencecah angka ratusan juta ringgit. Dalam sekelip mata, ruangan komen media sosial dibanjiri dengan tanda seru, emoji terkejut, dan ratusan ribu perkongsian seolah-olah seluruh Malaysia berhenti bernafas selama beberapa saat. Bagi mereka yang mengenali Yusof Haslam selama ini, dia bukanlah sosok yang suka menunjuk-nunjuk. Seorang pengarah, penerbit, dan pelakon legenda yang lebih suka membiarkan karyanya berbicara daripada kata-kata. Lelaki berusia lebih 70 tahun ini telah membina empayar seni melalui disiplin, kerja keras, dan banyak rahsia. Selama bertahun-tahun, namanya sinonim dengan imej sederhana. Baju batik polos, senyuman ramah, kereta sederhana, rumah yang kelihatan biasa dari luar. Tetapi di balik tirai itu, rupanya tersembunyi satu kisah yang jauh lebih besar, jauh lebih mengagumkan, dan juga menimbulkan banyak persoalan. Ketika rakaman temu bual itu tular, ramai yang tidak percaya. Datuk Yusof, yang tu? Tanya seorang netizen di Twitter, seolah-olah masih menolak kenyataan bahawa ikon filem Malaysia yang mereka kenali sejak era gerak khas kini mengakui memiliki rangkaian aset bernilai tinggi. Tanah di tengah Kuala Lumpur, rumah mewah di Bukit Tunku, beberapa buah kondominium di luar negara, dan pelaburan dalam syarikat produksi serta teknologi. Ada yang terdiam, ada yang kagum, tetapi tidak kurang juga yang berbisik. Kenapa sekarang? Mengapa dia pilih untuk dedahkan semuanya? Datuk Yusof duduk diam sejenak di kerusi studionya malam itu, matanya redup, seolah sedang berbual dengan masa lalu. Orang lihat saya senyum di depan kamera, tapi tak ramai tahu berapa banyak yang saya lalui untuk sampai ke sini. Saya tidak mahu harta ini disalah erti. Saya mahu orang tahu bahawa semuanya hasil kerja keras dan kejujuran. Kata-katanya tidak tinggi nada, tapi syarat makna. Kamera menangkap getaran kecil di hujung jari tuanya. Bukan kegelisahan, tapi mungkin beban yang akhirnya dilepaskan. Dalam sekelip mata, nama Yusof Haslam kembali trending di setiap platform. Bukan kerana filem baharu, bukan kerana gosip artis, tetapi kerana satu pengakuan yang terlalu jujur untuk dunia yang terbiasa dengan kepalsuan. Ramai rakan artis terpinga. Ada yang menghantar mesej peribadi, ada yang hanya membaca dari jauh. Seorang pelakon veteran menulis di Facebook, "Saya kenal Yusof lebih 30 tahun. Saya tahu dia berjaya, tapi tak pernah sangka sehebat ini." Ada juga yang sinis. Kalau betul dah kaya, kenapa baru nak cakap sekarang? Namun, di sebalik semua kekaguman dan kecurigaan itu, satu hal menjadi nyata. Pengakuan itu menggoncang persepsi lama tentang sosok seorang Datuk Yusof Haslam. Lelaki yang dulu dilihat sebagai ikon kesederhanaan, kini menjadi simbol ketelusan dan kekuatan. Bagi sesetengah orang, ia menginspirasi. Bagi yang lain, ia menimbulkan rasa ingin tahu. Adakah ini permulaan kepada sesuatu yang lebih besar? Atau hanya babak terakhir dari perjalanan panjang seorang pengarah yang telah menulis sejarah industri seni Malaysia? Kadang-kadang, katanya di hujung siaran, orang perlu tahu nilai sebenar pengorbanan sebelum menilai hasilnya. Kalimat itu menggantung di udara, samar, penuh misteri, seolah-olah dia tidak sekadar bercakap tentang kekayaan, tetapi tentang sesuatu yang lebih dalam, makna, kehilangan, dan harga yang harus dibayar untuk sebuah kejayaan. Dan malam itu, ketika lampu studio perlahan-lahan padam, seluruh negara masih tertanya-tanya,
Apakah Datuk Yusof baru sahaja membuka pintu kepada kebenaran hayunan pertama menuju kisah yang belum selesai? Tidak ada kekayaan yang muncul dari udara kosong. Bagi Datuk Yusof Haslam, setiap sen yang dimilikinya hari ini adalah hasil dari perjalanan panjang, penuh peluh, kejatuhan, dan diam-diam berdiri kembali ketika orang lain sudah menyerah. Anak kelahiran Kampung Pandan ini memulakan hidupnya bukan dengan kamera, tetapi dengan mimpi. Pada zaman 1970-an, ketika filem Melayu mulai kehilangan sinar, Yusof muda berjalan kaki dari satu studio ke satu studio dengan skrip lusuh di tangan, menunggu peluang sekecil apapun untuk berdiri di depan kamera. Waktu itu dia hanya seorang pelakon pembantu, kadang hanya berdiri di sudut frame tanpa dialog. Tetapi dari setiap set, dia belajar sesuatu. Cara kamera bernafas, cara cahaya menceritakan kisah, dan yang paling penting, bagaimana manusia bisa mencipta keajaiban dari realiti yang sederhana. Ketika industri filem mula suram, banyak yang berpaling, tetapi Yusof memilih bertahan. Saya tidak mahu jadi pelakon semata-mata. Saya mahu bercerita, katanya dalam satu wawancara lama yang kini kembali viral selepas pengakuan kekayaannya. Tahun 1980-an menjadi saksi kelahiran seorang pengarah yang berani, yang menulis, mengarah, dan menanggung sendiri modal untuk menghasilkan cerita. Dari Maria Mariana hingga Sembilu, dari Gerak Khas ke Anakku Sazali, nama Yusof Haslam menjadi jaminan bahawa filem Melayu masih punya jiwa. Namun di balik layar yang berdebu dan lampu-lampu studio yang panas, ada sesuatu yang lebih besar sedang dibina. Sedikit demi sedikit, Yusof menabung. Bukan sekadar untuk makan atau membeli kamera baharu, tetapi untuk masa depan. Dia membeli tanah di kawasan-kawasan yang orang lain anggap tidak berpotensi. Dia membina syarikat produksi kecil, mempekerjakan anak-anak muda berbakat, dan menolak menjual hak cipta ketika ditawar harga tinggi oleh syarikat luar. Saya tahu nilai cerita saya, katanya tenang, seolah setiap keputusan yang diambil puluhan tahun lalu kini terbayar dengan penuh makna. Tahun 1990 menjadi dekad perubahan, ketika banyak penerbit beralih kepada sinetron atau produksi murah. Yusof mendirikan Scope Productions, sebuah syarikat yang akhirnya mengubah wajah televisyen dan filem Malaysia. Kejayaan Gerak Khas bukan sahaja mengukuhkan namanya, tetapi juga membuka pintu kepada aliran kewangan yang stabil dan berterusan selama lebih 2 dekad. Namun anehnya, walaupun syarikatnya berkembang pesat, Yusof sendiri tetap tampil dengan imej sederhana. Ramai yang masih ingat, ketika hadir di majlis anugerah besar, Yusof sering mengenakan baju Melayu polos atau sut klasik warna gelap, tanpa sebarang aksesori mewah. Tiada cincin emas, tiada jam tangan berjenama yang mencolok. Tetapi, bagi mata yang tajam, ada tanda-tanda halus yang menceritakan kisah lain. Misalnya, keretanya, sebuah Mercedes-Benz hitam yang diganti setiap beberapa tahun, tetapi sentiasa dengan nombor plat yang sama. Atau rumahnya di Bukit Tunku yang dari luar kelihatan seperti banglo kolonial biasa, namun di dalamnya menyimpan koleksi perabot Eropah antik dan lukisan asli seniman tempatan. Tetapi Yusof tidak pernah menafikan. Dia hanya tidak pernah bercakap. Setiap kali wartawan bertanya tentang harta, dia akan tersenyum dan menjawab, "Saya cuma kerja kuat." Itu saja. Jawaban itu menjadi legenda. Satu bentuk kesopanan yang sekaligus membangun aura misteri di sekeliling dirinya. Mungkin kerana itu, pengakuannya baru-baru ini terasa seperti pecahnya tembok bisu yang telah berdiri selama puluhan tahun. Ada juga detik-detik kecil yang kini, bila diingat kembali, terasa seperti petunjuk awal tentang kekayaannya. Suatu ketika, seorang kru menceritakan bahawa sewaktu penggambaran di luar negara, Yusof selalu membayar tiket kapal terbang kelas pertama untuk seluruh pasukan produksi.
Dia tak pernah beritahu sebabnya, kata kru itu. Dia cuma cakap, kalau kita nak hasilkan karya yang hebat, kita kena bagi tenaga terbaik kepada semua orang. Jangan biar mereka penat sebelum bekerja. Pada masa itu, ramai menganggap itu sekadar kemurahan hati seorang bos. Kini mereka sedar, itu adalah cara seorang jutawan menyembunyikan kekayaannya dalam kemurahan hati. Begitu juga dengan kehidupannya di luar set. Walaupun jarang dilihat di majlis sosial, beberapa gambar yang tersebar di media sosial menunjukkan dia dan keluarga bercuti di Switzerland, New Zealand, dan Dubai. Semuanya tampak sederhana, tiada pameran mewah, tetapi latar belakangnya berbicara lain. Chalet eksklusif, resort bintang 5, pemandangan yang hanya dimiliki oleh mereka yang mampu. Ketika ditanya, dia hanya ketawa. Itu hadiah untuk diri sendiri selepas bekerja keras. Dari pandangan luar, Yusof tampak seperti lelaki tua yang masih rajin datang ke set, duduk di kerusi pengarah dengan wajah tenang dan tumpuan tajam. Tetapi di balik semua itu, dia adalah seorang perancang yang teliti. Setiap ringgit diurus, setiap aset dicatat, setiap perniagaan dipastikan memberi manfaat kepada generasi seterusnya. Ramai menyangka kekayaannya datang tiba-tiba, tetapi sebenarnya ia adalah hasil perancangan selama lebih 40 tahun. Namun, mungkin yang paling menarik bukanlah jumlah hartanya, tetapi cara dia menyembunyikannya. Dunia hiburan, yang biasanya penuh dengan kemewahan dan penonjolan, menjadi panggung tempat Yusof memainkan peranan berbeza. Bukan sebagai pengarah, tetapi sebagai pelakon kehidupan yang bijak mengatur persepsi. Setiap kali orang menilai dia sederhana, dia membiarkannya. Setiap kali ada gosip tentang asetnya, dia tidak menafikan, tidak juga mengesahkan. Diamnya menjadi perisai, dan perisai itu kini mulai retak. Selepas pengakuan itu, ramai mulai menelusuri kembali jejak hidupnya. Wartawan ekonomi menulis analisis tentang nilai hartanya. Peminat lama menggali gambar-gambar lama untuk mencari petunjuk yang terlepas pandang. Dan setiap kali satu bukti baru muncul. Sebuah rumah, sebuah kereta, satu pelaburan, rasa kagum terhadapnya semakin besar. Dia bukan sekadar pengarah, tulis seorang kolumnis hiburan. Dia adalah arsitek kehidupannya sendiri. Dan selama ini, kita semua hanya menonton film yang dia mahu kita lihat. Mungkin itulah paradoks terbesar tentang Datuk Yusof Haslam, seorang lelaki yang membina kekayaan melalui seni, tetapi memilih untuk menutupi seni kekayaannya dengan kesederhanaan. Kini, ketika rahsia itu terungkap, masyarakat bukan hanya melihat harta benda, tetapi juga cermin kepada perjalanan luar biasa seorang seniman yang menjadikan disiplin dan kesunyian sebagai strategi hidup. Dan di tengah segala sorakan, pujian, serta tanda tanya yang tak berkesudahan, bayangan seorang Yusof muda masih terlihat jelas, berdiri di pinggir set penggambaran, memegang skrip lusuh, bermimpi tentang masa depan yang mungkin tidak pernah dibayangkannya akan sebesar ini. Hari itu, mentari baru naik di atas menara Kuala Lumpur. Langit masih berwarna jingga lembut ketika Datuk Yusof Haslam melangkah perlahan ke Dewan Utama Hotel Majestic, tempat berlangsungnya Anugerah Ikon Seni Malaysia. Acara itu seharusnya menjadi satu malam penghargaan, bukan malam pengakuan. Namun, takdir sering memilih waktu yang tak dijangka untuk menulis sejarah. Beliau hadir dengan langkah tenang, mengenakan baju Melayu moden warna kelabu asap, dipadankan dengan songkok hitam klasik. Wajahnya nampak damai, tetapi siapa yang memperhatikan lebih dekat pasti menyadari sorot matanya, tenang namun berat. Seolah-olah ada sesuatu yang sudah lama disimpan di dalam dada, menunggu saat untuk dilepaskan. Ketika tiba gilirannya berucap di pentas, dewan itu senyap. Semua mengenalnya sebagai bapa filem Melayu moden, tokoh yang selalu memberi inspirasi tanpa pernah menonjolkan diri. Namun malam itu, nada suaranya berbeza, perlahan, dalam, dan sesekali bergetar.
Saya berdiri di sini bukan untuk membanggakan diri. Tapi saya sadar, sudah terlalu lama saya biarkan orang menilai saya dari luar. Hari ini, saya mahu buka sedikit pintu yang selama ini tertutup. Dewan seakan berhenti bernafas. Para wartawan menegakkan tubuh, kamera siap menyorot. Beberapa artis muda yang duduk di barisan depan saling berpandangan. Mereka tidak tahu, dalam beberapa menit ke depan, sejarah kecil industri hiburan tanah air akan berubah. Saya tidak akan nafikan lagi, katanya perlahan, namun jelas, saya memang kaya. Tapi kekayaan itu bukan jatuh dari langit. Ia datang dari kerja keras, dari luka, dari masa-masa di mana saya tidak tahu apa akan jadi esok. Suara gemuruh kecil terdengar dari barisan belakang. Ada yang bertepuk tangan perlahan, ada yang menutup mulut menahan terkejut. Kata kaya jarang sekali keluar dari mulut seorang Yusuf Haslam, lelaki yang selalu menolak bicara tentang harta. Tetapi malam itu, beliau mengatakannya dengan ketulusan yang membuat semua orang terpaku, saat kejujuran menggegarkan dunia hiburan. Setelah ucapannya itu disiarkan secara langsung, seluruh negara terhenti seketika. Dalam beberapa menit, nama Yusuf Haslam memenuhi halaman utama Twitter, TikTok, dan portal berita hiburan. Klip pendek ucapan beliau tersebar dengan tajuk seperti Datuk Yusuf akhirnya mengaku miliki aset ratusan juta. Legenda filem dedah, rahsia kekayaan sebenar. Di kaca TV, pengacara hanya mampu tersenyum kaku sebelum kembali ke segmen berikutnya, sementara penonton di rumah terpaku, antara kagum dan bingung. Ramai yang menulis komentar. Tak sangka orang sebaik dan sederhana macam dia rupanya jutawan senyap. Dia layak? Tapi kenapa baru sekarang nak cerita? Namun di sebalik segala hiruk-pikuk itu, Yusuf Haslam sendiri hanya duduk diam di bilik hotelnya selepas acara berakhir. Di meja kecil di hadapannya, segelas teh panas terbiar sejuk. Telefon bimbitnya bergetar tanpa henti. Notifikasi, panggilan, mesej dari wartawan dan sahabat lama. Tetapi dia tidak menjawab. Malam itu, untuk pertama kali dalam hidupnya, dia merasa ringan. Seperti beban bertahun-tahun akhirnya terangkat dari bahunya. Saya sudah penat menyembunyikan diri. Dalam satu wawancara khas keesokan harinya, beliau duduk bersama seorang wartawan muda dari Berita Harian. Wajahnya masih tenang, tapi di balik ketenangan itu ada keletihan yang tidak bisa disembunyikan. "Kenapa sekarang, Datuk?" tanya wartawan itu lembut. Yusuf menarik nafas panjang. "Nah, kerana saya sudah penat menyembunyikan diri," jawabnya jujur. "Terlalu lama saya biarkan orang bercakap. Ada yang kata saya kaya sebab politik. Ada yang kata saya guna nama anak-anak untuk buat duit. Semua itu tidak benar. Saya hanya mahu orang tahu. Apa yang saya ada hari ini bukan kerana nasib, tapi kerana usaha." Dia berhenti sejenak, menatap ke arah tingkap di mana cahaya pagi menembus tirai. "Siwada, saya mahu anak-anak saya faham bahawa tidak salah untuk berjaya, asalkan ia datang dari kerja keras. Saya tidak mahu mereka malu dengan harta, tapi juga tidak mahu mereka diperbudak olehnya." Kata-kata itu kemudian menjadi tajuk utama akhbar esoknya. "Saya penat menyembunyikan diri," Datuk Yusuf Haslam. Reaksi dari dunia hiburan. Gelombang reaksi datang secepat kilat. Para pelakon muda, pengarah, dan penerbit lain mulai menulis pandangan mereka. Ada yang memuji keberaniannya, ada yang menyindir, dan tidak sedikit yang menafsirkan pengakuan itu dengan pelbagai makna. Seorang pelakon senior menulis di Instagram, "Saya kenal Datuk Yusuf sejak zaman kita makan nasi bungkus di set penggambaran. Kalau dia sekarang sudah berjaya, itu kerana dia tidak pernah tidur waktu orang lain berehat." Namun, ada juga suara yang lebih skeptikal. Kenapa perlu umumkan semua itu? Bukankah rezeki lebih baik disimpan diam-diam? Tetapi netizen, seperti biasa, melihat segalanya dari sudut yang berbeza. Ramai yang menganggap pengakuan itu bukan sekadar tentang harta, tetapi tentang kejujuran dan pembebasan.
Ia menyentuh hati ramai, terutama mereka yang selama ini merasa perlu berpura-pura untuk diterima. Detik emosional di media sosial. Beberapa hari kemudian, Yusof memuat naik sebuah video pendek di laman Instagramnya. Dalam video berdurasi 1 menit itu, beliau duduk di ruang tamu rumahnya yang luas, dikelilingi oleh bingkai foto keluarga. "Oh, saya tidak mahu dunia fikir saya menunjuk," katanya perlahan. "Tapi saya juga tidak mahu anak cucu saya malu kalau orang tanya dari mana datangnya semua ini. Saya mahu mereka tahu, semua bermula dari mimpi kecil dan kerja keras yang panjang." Di penghujung video, beliau menatap kamera dan berkata dengan suara serak, "Kekayaan bukan dosa, tapi lupa daratan itu penyakit. Saya cuma mahu kita belajar membezakan antara keduanya." Video itu meraih lebih 1 juta tontonan dalam 24 jam. Kolom komentarnya dipenuhi dengan doa, pujian, dan tangisan emoji. Ramai yang menulis bahwa mereka menangis menonton video itu bukan kerana iri, tetapi kerana tersentuh. Alasan sebenar di balik pengakuan. Not reported at once. Beberapa minggu selepas itu, dalam satu temu bual bersama Astro Awani, beliau menjelaskan lebih mendalam tentang sebab sebenar di sebalik keputusannya. Onset sudah berumur. Bila umur meningkat, kita mula fikir tentang apa yang akan tinggal selepas kita tiada. Saya tak mahu meninggalkan tanda tanya. Saya mahu kisah hidup saya jadi bukti bahawa orang Melayu pun boleh berjaya besar tanpa mengorbankan prinsip. Dia berhenti sebentar, lalu menambah dengan nada perlahan tapi tegas. Selama ini saya diam bukan kerana takut, tapi kerana saya mahu dihormati atas karya, bukan atas harta. Tapi sekarang saya sedar, mungkin ada anak muda di luar sana yang perlu lihat bahawa kejayaan itu tidak salah, bahawa jadi kaya bukan dosa kalau datang dari jalan yang betul. Di saat itu, semua keraguan tentang niatnya seolah hilang. Kata-kata itu tidak lahir dari keangkuhan, tetapi dari seorang lelaki yang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Suatu babak baru. Selepas malam itu, kehidupan Yusof Haslam tidak lagi sama. Rumahnya didatangi wartawan hampir setiap hari. Jemputan ke forum motivasi, rancangan TV, dan universiti datang bertubi-tubi. Namun beliau hanya memilih beberapa yang menurutnya boleh memberi nilai kepada masyarakat. "Kalau saya bercakap, saya mahu orang belajar sesuatu," katanya ringkas kepada wartawan. Di satu majlis anugerah lain, ketika seorang pelakon muda menghampirinya dan berkata, "Datuk, saya terinspirasi dengan cerita hidup Datuk," dia hanya tersenyum dan menepuk bahu anak muda itu sambil berbisik, "Kalau kamu mahu berjaya, jangan kejar duit, kejar nilai. Duit akan datang sendiri nanti." Kalimat itu kembali viral keesokan harinya. Ia bukan lagi sekadar kisah tentang kekayaan, tetapi tentang keberanian untuk jujur di tengah dunia yang gemar menilai, antara keheningan dan riuh publik. Namun, di balik semua sorotan dan pujian, ada satu sisi senyap yang hanya Yusof sendiri tahu. Setiap malam, ketika rumahnya sudah sunyi dan lampu-lampu bandar menyala di kejauhan, dia duduk sendirian di beranda, menatap langit yang sama yang pernah dia pandang puluhan tahun lalu, ketika masih muda dan bermimpi. Kini dia tidak lagi bermimpi untuk kaya, kerana impian itu sudah tercapai. Tetapi ada sesuatu yang lebih dalam yang dia kejar, kedamaian. Kadang-kadang, katanya dalam satu nota tulisan tangan yang dikongsikan anaknya di media sosial, "Bila kamu sudah dapat segalanya, kamu mula sedar bahawa yang paling mahal dalam hidup bukan harta, tapi tenang." Kata-kata itu menjadi penutup yang sempurna bagi babak besar dalam hidup seorang legenda. Namun bagi penonton, itu bukan akhir. Ia seperti satu bab film yang berhenti di tengah jalan, meninggalkan tanda tanya, keharuan, dan kekaguman. Dan di luar sana, di antara cahaya lampu kota yang berkelip di malam Kuala Lumpur, nama Datuk Yusof Haslam terus bergema, bukan hanya sebagai jutawan senyap, tetapi sebagai manusia yang akhirnya berani menanggalkan topeng kesederhanaannya untuk memperlihatkan kebenaran yang lebih indah.
bahawa kekayaan sejati bukan pada harta yang dikumpul, tetapi pada keberanian untuk jujur tentang siapa kita sebenarnya. Ketika perhatian untuk anugerah ikon seni Malaysia semakin pudar, gelombang kejutan daripada pengumuman awam Datuk Yusof Haslam mula tersebar dari lobi besar Hotel Majestic ke jalanan, kemudian terus ke halaman surat khabar, media sosial dan ke hati berjuta-juta orang. Dalam masa kurang daripada 12 jam, #Yusof Haslam, kaya tapi rendah hati, dan The Legenda Film itu telah mengambil alih 3 tempat trending teratas di Twitter Malaysia. Akhbar-akhbar utama seperti Berita Harian, Utusan, Harian Metro, dan Sinar Harian. Semuanya melaporkan berita itu awal pagi keesokan harinya, dengan beberapa tajuk utama yang sensasi. Pengakuan mengejutkan, Datuk Yusof Haslam akhirnya membongkar rahsia kekayaannya. Dari Kampung Pandan ke Bukit Tungku, kisah sebenar di sebalik legenda. Kaya bestu biasa, siapakah Yusof Haslam sebenarnya? Kegemparan sedang hangat diperkatakan, peminat terbahagi kepada 2 kem, satu mengagumi dan bangga, satu lagi skeptikal dan sedikit cemburu. Reaksi peminat, antara kekaguman dan kekeliruan. Beribu-ribu komen mencurah-curah di bawah catatan itu. Dia memang layak. 40 tahun dedikasi kepada industri perfilman, dia sepatutnya mempunyai banyak wang. Aiza Harun. Saya benar-benar terinspirasi. Jika Datuk boleh bermula dari sifar, kita juga boleh. Fatin, Kyai Rahmah. Tetapi kenapa awak bagi tahu saya sekarang? Adakah sebab? Rafiq Lerapul 7. Ramai peminat yang lebih tua melahirkan rasa bangga melihat Yusof sebagai contoh teladan untuk generasi yang lebih tua. Mereka yang tidak bergantung pada viral untuk menjadi terkenal. Sementara itu, generasi muda keliru. Bagaimana seseorang yang pernah mereka anggap rendah diri menjadi jutawan senyap? Di TikTok, klip Yusof berkata, "Saya benar-benar kaya, tetapi berkat kerja keras telah mencapai lebih daripada 5 juta tontonan." Dalam masa 2 hari sahaja. Seorang pengguna mengulas, ia bukan keangkuhan, ia adalah kejujuran. Kadangkala kita perlu tahu bahawa kejayaan mempunyai harga dan kisahnya sendiri. Tetapi di bawah komen itu, seorang lagi berhujah. George Tuan dan Parspera ingin bersikap jujur. Mengapa anda menyembunyikannya begitu lama? Adakah anda ingin menjadi terkenal sekarang? 2 emosi yang bertentangan, rasa hormat dan syakwasangka, mula berjalin menyebabkan media sosial meletup sebagai forum awam untuk etika dan reputasi dalam industri hiburan. Kesunyian yang pelik daripada rakan sekerja. Sementara peminat teruja, rakan sekerja memilih untuk berdiam diri. Kesunyian yang berat, seperti ribut baru sahaja berlalu dan orang ramai tidak tahu sama ada mahu gembira atau takut. Ramai artis terkenal yang pernah bekerja sama dengan Yusof tidak tergesa-gesa untuk bersuara. Hanya segelintir yang berani bersuara. Pelakon veteran Datuk Rahim Razaliers menulis di Facebook, "Saya mengenali Yusof sejak dia memakai seluar koyak dan menaiki bas mini ke studio. Jika dia berjaya sekarang, ia bukanlah satu keajaiban. Ia adalah ganjaran untuk ketekunan." Sementara itu, seorang pengarah muda yang pernah bekerja untuk Escope Productions sekali lagi menulis dengan nada yang berbeza di Twitter. Kadang-kadang saya rasa pelik orang kaya mengambil masa yang lama untuk mengakuinya. Dunia hiburan penuh dengan watak, baik di hadapan kamera maupun di kehidupan sebenar. Catatan itu menyebabkan ledakan media sosial. Ramai yang menganggapnya sebagai sindiran, yang lain menganggapnya hanya komen mudah. Bagaimana pula dengan Yusof? Dia tidak memberi respons. Dia tetap diam, seperti yang telah dilakukannya sejak beberapa dekad yang lalu. Liputan akhbar, rancangan TV khas dan perbualan berterusan. 3 hari kemudian, hampir setiap program hiburan daripada Melodi, Buletin Utama, hingga Wanita Hari Ini menyebut namanya. Dalam rancangan Bual Bicara, Malam Sinar Legenda, pengacara terkenal Azwan Ali
juga meluangkan masa 20 minit untuk menganalisis. Yusuf Haslam bukan sekadar seorang pengarah, dia juga merupakan simbol kejayaan klasik Melayu. Tetapi apabila dia mengatakan dia kaya, orang ramai terkejut. Mengapa? Kerana kita tidak biasa dengan kejayaan senyap. Kata-kata ini menimbulkan kontroversi. Ada yang bersetuju, ada pula yang mengatakan Azwan terlalu bersikap defensif. Cosmo menerbitkan analisis 4 halaman yang memperincikan anggaran aset Yusuf. 6 buah rumah di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. 2 pusat peranginan kecil di Langkawi dan Port Dickson. Pelaburan filem di Indonesia dan Thailand. Saham dalam beberapa syarikat teknologi tempatan. Angka itu mengejutkan orang ramai, bukan kerana bilangannya, tetapi kerana bagaimana dia menyembunyikannya begitu lama. Komen lain di utusan online berbunyi, dalam dunia di mana semua orang bersaing untuk mempamerkan kekayaan mereka, Yusuf memilih untuk berdiam diri. Tetapi apabila dia bercakap, dunia berhenti mendengar, antara kekaguman dan iri hati. Di sebalik tabir industri hiburan, orang ramai mula bercakap. Beberapa artis muda, terutamanya selebriti, rasa tercabar. Kami penat bekerja keras untuk membeli sebuah banglo. Dia pergi ke Bukit Tunku. Tetapi sehingga kini Nurhaliza menulis dalam Instagram story, saya kenal Datuk Yusuf sebagai orang yang sangat amanah dan rendah hati. Apapun yang dia ada hari ini, itu hasil keringatnya. Moga jadi inspirasi untuk kita semua. Kenyataan itu dikongsi lebih daripada 300,000 kali, menyebabkan pendapat umum menjadi tenang, sekurang-kurangnya selama beberapa jam. Lambaian simpati. Dia hanya mahu difahami. Satu lagi emosi yang lebih lembut mula terbentuk selepas beberapa hari bising. Ramai yang menyedari bahawa di sebalik kenyataan umum itu bukanlah bermegah, tetapi keperluan manusia untuk didengari, untuk difahami, untuk diakui. Di Facebook, seorang pengkritik filem veteran menulis, saya rasa Yusuf bukan mahu menunjuk. Dia hanya mahu menutup bab gosip yang menghantuinya bertahun-tahun. Kadang, bila kita dah tua, kita cuma mahu orang tahu. Kita tak pernah tipu siapa pun. Komen itu menerima puluhan ribu suka, mengubah cerita daripada kontroversi menjadi perjalanan empati. Seorang wartawan yang telah mengikutinya secara dekat selama 20 tahun juga menceritakan, saya pernah tengok dia sendiri sapu lantai di set Gerak Khas masa kru lain dah balik. Dia tak pernah nak tunjuk dia bos. Sekarang, bila dia cakap dia kaya, saya rasa bukan dia bangga, tapi lega. Kisah-kisah ini menjadikan Yusuf bukan lagi simbol yang jauh, tetapi seorang yang sebenar, seorang bapa, seorang artis, dan seorang lelaki yang pernah membawa kesepian di sebalik perhatian, demam temu bual, dan kembalinya seorang legenda. Sun dari televisyen, podcast, dan program YouTube mula bersaing untuk menjemput Yusuf Haslam. Video temu bual khas di saluran Meletop mencecah 2.8 juta tontonan dalam masa 3 hari sahaja. Di dalamnya, beliau duduk santai bersama Nabil Ahmad dan Eli Mazlin, dan untuk pertama kalinya tersenyum lebar ketika ditanya tentang kekayaannya. Nabil, Datuk, betul ke rumah Datuk tu ada lift dalam? Yusuf ketawa kecil. Saya ni dah tua, naik tangga pun semput. Lift tu bukan untuk gaya, tapi untuk lutut saya. Yurik, ketawa seisi studio. Saat itu membuatnya kelihatan lebih mudah didekati. Bukan lagi bilionari misteri, tetapi seorang lelaki tua yang lemah lembut, tersenyum lembut di tengah-tengah ribut pendapat umum. Walau bagaimanapun, di tengah-tengah ketawa itu, masih ada orang yang memandangnya secara berbeza. Dia pandai main psikologi media, cakap lembut, tapi semua orang percaya. Seorang penerbit tanpa nama memberitahu Cosmo. Komen itu mendedahkan satu lagi kebenaran, bahawa kejayaan Yusuf bukan sahaja disebabkan oleh bakat, tetapi juga disebabkan oleh kebijaksanaan. Kisah di sebalik tabir muncul semula. Selepas semuanya meletup, media mula menggali masa lalu.
Daripada episod lama gerak khas kepada gambar lama Yusof muda di hadapan Proton Saga pertamanya. Seorang wartawan veteran menceritakan, "Saya masih ingat masa tahun 1994. Dia datang tayangan perdana filem Sembilu, pakai baju batik lusuh, tapi lepas tu terus balik ke rumah besar di Ampang. Waktu tu saya dah tahu dia bukan orang biasa. Kenangan itu tiba-tiba menjadi bukti. Seperti kepingan teka-teki yang menunjukkan bahawa tanda-tanda kekayaan sebenarnya sentiasa ada. Cuma tiada siapa yang mahu percaya. Ketenangan selepas ribut. Selepas 2 minggu, pendapat umum beransur tenang. Akhbar mula beralih kepada topik lain, media sosial kurangkan gosip. Tetapi bagi mereka yang telah mengikuti, apa yang tinggal adalah perasaan samar. Separuh kagum, separuh penyesalan. Sebuah laman peminat menulis, "Sam kita kagum dengan keberaniannya, tapi juga sedih kerana menjadi jujur, dia terpaksa menunggu separuh abad." Ayat itu membuatkan ramai orang terdiam. Kerana jauh di lubuk hati, semua orang faham, kenyataan awam itu bukan sekadar tentang wang, tetapi tentang kehidupan yang telah berlalu, dengan segala kesabaran, keletihan, dan keinginan untuk diiktiraf. Dan di antara jalan-jalan Kuala Lumpur yang sibuk, orang ramai masih sesekali ternampak imej Datuk Yusof Haslam memandu Mercedes lamanya yang biasa, perlahan-lahan membelok ke jalan kecil menuju pulang. Tiada pengawal peribadi, tiada rombongan, hanya cahaya matahari lewat petang yang menyinari wajah seorang lelaki yang pernah mengejutkan seluruh negara. Seorang lelaki yang berani mengatakan apa yang telah dirahsiakannya sepanjang hidupnya. Cahaya itu malap, tetapi gema itu kekal, senyap, nyata, dan tanpa penghujung. Malam di Kuala Lumpur jarang benar sunyi. Tapi di puncak Bukit Tunku, di mana rumah besar milik Datuk Yusof Haslam berdiri di balik pagar besi tinggi, ada sejenis keheningan lain. Keheningan yang bukan datang dari damai, melainkan dari beban yang tak bisa diceritakan. Dari luar, rumah itu tampak sempurna. Lampu taman berkilauan, air mancur di tengah halaman beralun lembut, dan aroma bunga kemboja yang disapu angin malam. Namun di dalam, lelaki yang pernah disebut bapa filem Melayu moden, itu duduk sendirian di ruang tamu luas, hanya ditemani denting jam antik di dinding. Televisyen masih menyala tanpa suara, memutar ulang klip dirinya, pengakuan yang kini sudah ditonton jutaan kali. "Saya memang kaya, tapi dari kerja keras, suaranya bergema dari layar, tetapi kali ini ia terdengar seperti gema jauh, seolah datang dari orang lain, bukan dirinya." Di depan meja kopi, setumpuk surat dan kontrak berserakan. Beberapa adalah tawaran baharu, beberapa lagi adalah permintaan bantuan, teman lama, kenalan, bahkan saudara jauh. Semua menulis dengan nada yang sama. "Datuk, saya tahu Datuk berhati baik, tolong saya sedikit saja." Yusof menatap kertas-kertas itu lama, sebelum memejamkan mata. Ada sekelumit rasa bersalah, sekelumit letih. Kerana di balik kemewahan, tidak ada yang lebih berat daripada menjadi simbol. Simbol yang semua orang harap akan terus kuat, terus murah hati, terus sempurna. Harga dari sebuah nama. Ketika dunia mengetahui tentang kekayaannya, Yusof bukan hanya kehilangan rahsia, dia juga kehilangan ketenangan. Telepon rumahnya tak berhenti berdering. Setiap hari ada orang yang datang, mengaku kawan lama, menawarkan projek, atau sekadar minta sumbangan. Di dunia hiburan, gosip mulai tumbuh seperti cendawan selepas hujan. Dia dah kaya sebab ada pelabur besar di belakang. Semua filem dia dibiayai orang politik. Dia dapat projek kerajaan sebab ada kabel. Desas-desus itu berputar, membentuk pusaran yang sulit dihentikan. Yusof tahu, di dunia hiburan, reputasi bisa dibangun dengan satu filem, tapi bisa hancur hanya dengan satu bisikan. Setiap kali membaca komen seperti itu, dadanya terasa sesak. Apakah selama ini semua yang dia perjuangkan, kerja keras, kejujuran, dedikasi, hanya dilihat sebagai taktik kaya cepat? Sichuan de Tredan.
Malam-malamnya menjadi panjang. Kadang dia duduk di depan cermin, melihat bayang wajahnya sendiri yang kian tua. Di bawah mata, garis-garis halus semakin dalam, seperti peta perjalanan panjang yang penuh liku. Adakah ini harga untuk kejujuran? Bisiknya pada pantulan dirinya. Antara kekayaan dan kesepian. Kekayaan membuka banyak pintu, tetapi juga menutup beberapa yang pernah hangat. Sejak pengakuan itu, Yusuf mula merasa jarak dengan orang-orang terdekatnya. Beberapa sahabat lama berhenti menghubungi. Ada yang segan, ada yang malu, dan ada pula yang diam-diam iri. Dalam satu pertemuan keluarga, suasana terasa janggal. Seorang sepupu bergurau, "Datuk, kalau dah banyak duit tu, bolehlah sponsor kenduri saya." Semua ketawa, tapi Yusuf tahu tawa itu tak sepenuhnya bersih. Ia menyembunyikan sesuatu yang getir, seperti dinding tipis antara hormat dan sinis. Istrinya, yang selama ini menjadi tempatnya bersandar, mulai khawatir. "Abang dah lain sekarang. Abang nampak penat, tapi tak nak berehat," katanya suatu malam. Yusuf hanya tersenyum. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan bahawa rasa penatnya bukan dari kerja, tapi dari pandangan orang. Pandangan yang kini menilainya bukan sebagai insan seni, tapi sebagai angka dalam akaun bank. Kadang, di tengah malam, dia berjalan ke balkoni. Dari sana, pemandangan Kuala Lumpur terbentang. Lampu-lampu kota seperti bintang jatuh di bumi. Dulu, pemandangan itu membuatnya bangga. Kini, hanya membuatnya merasa kecil. Luka lama yang terbuka kembali. Setiap kali media menyiarkan kisah kekayaannya, ada bayangan masa lalu yang muncul. Yusuf teringat masa ketika dia baru mulai dalam dunia film, hidup susah, dihina, pernah ditipu oleh penerbit yang tak membayar gaji. Waktu itu, dia berjanji tak akan biarkan orang memandang rendah dirinya lagi. Namun kini, ironinya, orang memandang tinggi, tapi tanpa benar-benar memahami. Mereka nampak saya berjaya, tapi mereka tak nampak saya kehilangan banyak hal dalam prosesnya, katanya kepada seorang sahabat lama, pelakon veteran yang datang menemuinya secara senyap. Saya hilang masa muda. Saya hilang banyak kawan. Saya hilang tidur. Dia ketawa kecil selepas berkata begitu, tapi ketawa itu hambar, seperti bunyi gelas retak di ruang kosong. Ujian dalam keluarga. Satu malam, seorang anak lelakinya, yang juga seorang pengarah muda, datang ke bilik kerjanya. "Ayah, orang cakap saya dapat projek sebab nama ayah. Saya kena sindir di set," katanya dengan nada menahan emosi. Yusuf terdiam lama sebelum menjawab. "Jangan kalau kamu berjaya sebab nama saya, orang akan lupa cepat. Tapi kalau kamu berjaya kerana kerja kamu, mereka akan ingat sampai mati." Namun, setelah anaknya keluar, dia duduk kembali dan menatap meja kerja. Di situ, berdiri bingkai gambar lama, gambar mereka sekeluarga semasa anak-anaknya kecil. Ketika semuanya masih sederhana, masih jujur, dia tersenyum pahit. Mungkin benar, semakin tinggi seseorang berdiri, semakin jauh dia dari orang yang dia sayang. Dunia yang berubah. Semenjak pengakuan itu, Yusuf sering dijemput ke seminar motivasi, menjadi ikon kejayaan Melayu. Di hadapan khalayak, dia bercakap tentang disiplin, kesetiaan pada karya, dan pentingnya kejujuran. Tapi setiap kali mikrofon ditutup dan tepukan reda, ada kekosongan yang menyelinap di hatinya. Dalam kereta, menuju pulang selepas satu sesi, dia berkata kepada pemandunya, "Seorang tepuk tangan bukan sebab mereka faham saya. Mereka tepuk sebab mereka fikir saya menang." Pemandu hanya diam, tidak tahu harus menjawab apa. Di kaca tingkap, bayangan Yusuf memantul samar. Seorang lelaki yang pernah melawan arus untuk mencapai puncak, kini terperangkap di atasnya. Tak tahu bagaimana turun tanpa kehilangan martabat. Bisikan dalam gelap. Pada suatu malam yang sunyi, selepas semua penghuni rumah tidur, Yusuf turun ke bilik bawah tanah, tempat dia menyimpan semua kenangan lama. Skrip, poster filem, pita VHS, dan koleksi kamera antik.
dia menyalakan lampu kecil dan duduk di antara timbunan itu, seolah sedang berbual dengan masa lalu. Di tangan kanannya, dia pegang satu skrip usang bertuliskan Gerak Khas, episod 1, 1999. Di sampulnya tertulis dengan huruf besar, "Untuk mereka yang percaya pada kebenaran." Dia mengusap tulisan itu perlahan. "Lucunya," katanya lirih. "Dulu saya percaya kebenaran selalu menang. Tapi sekarang saya tak pasti lagi." Di luar, hujan mulai turun. Suaranya menimpa atap seperti tepukan lembut dari langit, seolah sedang menenangkan seorang tua yang terluka dalam diam. Teman lama yang hilang. Beberapa bulan selepas pengakuan besar itu, seorang sahabat lama, kru film yang dulu bekerja dengannya sejak era 1980-an, meninggal dunia. Yusuf hadir ke pengebumian tanpa liputan media, tanpa kamera. Di sisi kubur, dia berdiri lama, membiarkan hujan rintik membasahi wajahnya. Di antara orang ramai, ada bisik-bisik. Dulu mereka rapat, tapi sejak Datuk naik, hubungan renggang. Yusuf mendengar, tapi tidak menoleh. Dalam hati, dia tahu ada kebenaran dalam kata-kata itu. Kekayaan telah mencipta dinding tak terlihat antara dia dan mereka yang dulu menjadi tulang belakang perjuangannya. Setelah talqin selesai, dia menatap tanah basah di depannya dan berbisik, "Aku harap kau tahu, aku tak pernah lupa." Cermin yang tak lagi memantulkan senyum Kat. "What do we keen?" Kembali ke rumah, malam itu dia berdiri di depan cermin besar di kamar tidur. Rambutnya sudah memutih, wajahnya penuh garis waktu. "Kau dah dapat semuanya," bisiknya kepada bayangan dirinya. "Tapi kenapa hati kau masih kosong?" Wad Neki gak ada jawapan, hanya keheningan. Kadang, kejujuran paling menyakitkan bukan yang diucapkan kepada dunia, tapi yang diucapkan kepada diri sendiri. Tekanan yang tak pernah reda. Keesokan harinya, dia menghadiri satu sidang media. Wartawan bertanya bertubi-tubi, "Datuk, benarkah Datuk ada harta di luar negara? Ada khabar angin kata Datuk sedang siasat oleh LHDN, betul ke?" Setiap pertanyaan bagaikan peluru. Yusuf menjawab dengan senyum tipis, tapi setelah acara selesai, dia pulang ke rumah dan menutup diri di bilik kerja. "Saya cuma nak berkongsi inspirasi," katanya perlahan kepada diri sendiri. "Tapi kenapa semua orang nampak seolah saya berdosa?" Dia menatap ke jendela, melihat hujan masih turun. Dalam setiap titik air yang jatuh, seolah-olah ada jawaban yang tidak mampu diucapkan. Pertanyaan yang tak pernah usai. Malam-malam berikutnya, Yusuf semakin jarang tidur. Kadang, dia duduk di tepi jendela sampai subuh, menatap langit yang perlahan berganti warna. Kadang, dia menulis di buku catatan kecilnya, catatan yang tidak pernah ditunjukkan kepada siapapun. Di salah satu halaman tertulis, "Kekayaan bukan penjara, tapi kadang ia terasa seperti itu. Aku bebas kemana-mana, tapi tak bisa pergi dari diriku sendiri." Ada malam di mana dia mendengar gema tawa masa mudanya. Tawa ketika belum ada gelar datuk, belum ada kekayaan, hanya semangat dan harapan. Tawa itu kini terdengar jauh, seperti datang dari lorong yang tak bisa dijangkau lagi. Bayangan di balik cahaya. Suatu pagi, ketika matahari baru muncul di atas bukit, Yusuf berdiri di halaman, memandang rumah besar yang dibangunnya dari kerja keras seumur hidup. Ia megah, indah, tapi sunyi. "Aku dah ada segalanya," katanya lirih. "Tapi siapa yang masih betul-betul faham aku?" Pertanyaan itu menggantung di udara, tak berjawab. Dan barangkali memang tidak perlu jawaban, kerana mungkin di balik setiap kejayaan besar, selalu ada ruang kosong yang tak dapat diisi. Ruang yang diciptakan oleh harga dari impian itu sendiri. Dan dalam kesunyian, lensa kehidupan terus bergolek. Tumpuan mungkin telah dimatikan, tetapi ceritanya belum berakhir. Di suatu tempat di dalam, Yusuf Haslam masih mencari sesuatu yang telah hilang. Bukan kekayaan, bukan kemasyhuran, tetapi kedamaian yang sederhana, dan kini tersembunyi di suatu tempat. Malam itu, di atas pontun Bukit Tungku, angin bertiup lembut, membawa aroma hujan yang baru sahaja berhenti.
Rumah besar Datuk Yusof Haslam sunyi sepi. Lampu taman dipadamkan, hanya meninggalkan lampu kecil di ruang belajar di tingkat 2. Cahaya kuning lembut, berkelip-kelip lembut di dinding, seolah-olah menghilangkan kegelapan yang pekat. Di dalam, lelaki tua itu duduk bersendirian di atas kerusi kulit lama. Di hadapannya, sebuah meja kayu besar dipenuhi dengan manuskrip lama, foto dan trofi berdebu. Jari-jarinya menyentuh bingkai foto keluarga dengan lembut. Wajah-wajah muda, senyuman lama, dan sekilas masa ketika keadaan lebih mudah. Ketika dia belum menjadi ikon, jutawan, dan tajuk utama. Kesunyian. Hanya bunyi tikungan jam antik di sudut bilik, setiap tikungan seperti peringatan. Masa berlalu, dan semua yang berkilauan akhirnya akan pudar. Di atas piano yang sudah lama tidak dimainkan, terdapat sehelai kertas kuning dengan tulisan tangannya sendiri. Jackson, film terbaik bukanlah yang paling banyak ditonton, tetapi yang paling lama diingati. Dia membaca ayat itu sekali lagi, kemudian tersenyum sedikit. Rasa damai yang aneh menyelinap ke dalam dadanya, bukan kerana kekayaan, bukan kerana kejayaan, tetapi kerana keabadian. Bahwa di sebalik semua cahaya, tepukan tangan dan kekaguman, ada sesuatu yang lebih berharga. Keikhlasan yang tidak ternilai. Bilik itu dipenuhi dengan kenangan. Di rak buku di sudut bilik, berpuluh-puluh skrip lama tersusun rapi. Gerak khas, sembilu, Maria, Mariana. Setiap episod adalah cebisan kehidupan. Semasa dia berlalu, dia menyentuh lembut tulang belakang setiap buku, seperti seseorang menyentuh luka lama, menyakitkan, dan penuh dengan cinta. Di luar tingkap, bandar Kuala Lumpur berkilauan dengan lampu. Bunyi hon kereta, bunyi orang bercakap di kejauhan, semuanya seperti melodi kehidupan huru-hara yang telah digambarkannya dengan susah payah selama 4 dekad. Kini, di dalam bilik besar itu, dia ditinggalkan sendirian. Di tengah-tengah kejayaan, di tengah-tengah kekayaan, dan di tengah-tengah kesunyian yang tidak dapat diisi oleh wang. Di sebelah meja terdapat sebuah kerusi kosong. Kerusi tempat istrinya biasa duduk dan membuat teh. Tersenyum setiap kali dia menulis skrip lewat malam. Tetapi kebelakangan ini, istrinya jarang naik ke tingkat atas. Kesihatannya teruk dan dia diam. 2 orang, 2 jiwa yang telah berjalan bersama dalam perjalanan jauh, kini hanya diam-diam berpapasan antara satu sama lain. Cahaya kuning pada piano lama. CD Science. Di atas piano kayu gelap, lapisan debu nipis menutupi permukaan, cahaya kuning terpantul dari permukaan, mencerminkan siluet samar-samar. Tidak jelas sama ada ia seseorang atau kenangan. Tangannya diletakkan pada kekunci, bukan untuk bermain musik, tetapi hanya untuk merasai kesejukan logam. Karya terakhir yang dimainkannya ialah Cinta di Hati, melodi yang ditulisnya untuk blockbuster pertamanya. Lebih daripada 30 tahun telah berlalu dan dia tidak pernah menyentuhnya lagi, sehingga malam ini. Piano dimainkan perlahan, tenggelam ke dalam ruang luas rumah agam itu. Setiap not adalah kenangan, tawa, air mata, kesunyian, dan juga mata dunia yang skeptikal. Karya itu belum lengkap. Di pertengahan lagu, dia berhenti dan mengeluh. Saya pernah memainkan lagu ini untuk orang lain. Sekarang saya memainkannya untuk diri saya sendiri. Liriknya meleleh ke udara, ringan seperti nafas, tetapi juga berat seperti pengakuan. Sepatah status di tengah malam. 1D. Pada waktu subuh, ketika jam menunjukkan pukul 1.47, Datuk Yusof mengambil teleponnya dan membuka aplikasi Facebook pribadinya. Akaun yang jarang digunakannya, hanya rakan rapatnya yang melihatnya. Dia menulis perlahan-lahan, perkataan demi perkataan. Apabila kita tua, kita sedar. Tidak semua kekayaan boleh membeli masa. Tidak semua tepukan gemuruh boleh mengisi hati yang kosong. Dia berhenti seketika, merenung skrin untuk masa yang lama. Kemudian menambah baris kecil di hujungnya.
Saya ingat ketika saya tidak dikenali. Kemudian dia menekan butang terbitkan. Tiada hashtag, tiada emoticon. Hanya sebaris teks yang terapung tenang di lautan berita yang bising, seperti setitik hujan yang jatuh di tasik yang tenang. Artis dan bayangnya, subuh sudah hampir. Dia mematikan lampu, hanya meninggalkan lampu malam kecil di sebelah piano. Cahaya itu jatuh pada potret yang tergantung di dinding. Gambarnya ketika berusia 30 tahun, matanya bersinar, mulutnya tersenyum yakin. Orang dalam foto itu memandang orang itu dalam kehidupan sebenar, seperti dua orang yang tidak dikenali. Seorang merindui, seorang lagi letih. Suci saya berpikir sekali sendiri yang dulu. Dia tersenyum sedikit. Saya setukar perket, saya teruskan bermimpi, tetapi jangan lupa tidur. Kata-kata itu separuh bergurau, separuh serius. Tetapi ada sesuatu yang tidak kena dengan ketawa itu, seperti bunyi piano bergema di rumah kosong. Image terakhir. Di luar, sudah pagi. Cahaya tempat suci yang tidak dapat disentuh oleh wang. Di ruang tamu, cahaya kuning masih menyinari alat musik lama. Pada foto keluarga, pada trofi berdebu. Semuanya berhenti, seolah-olah masa sedang tunduk di hadapan seseorang yang telah melalui lingkaran penuh kegemilangan, hanya untuk kembali ke tempat yang paling biasa, hatinya sendiri. Sedang dalam kesunyian itu, mungkin dia tertanya-tanya, bukan apa yang dia miliki, tetapi siapa yang dia miliki. Sinaran cahaya terakhir melalui tingkap, memantulkan wajah yang ditandai oleh masa. Dia tersenyum sedikit, matanya jauh. Ya kadang-kadang, kita kejar cahaya sampai lupa. Bahagia sebenarnya ada dalam bayangan kita sendiri. Kemudian semuanya menjadi senyap. Hanya cahaya kuning yang tinggal berkilauan pada alat musik, seperti kehangatan terakhir mimpi yang tidak pernah padam.